tatimmus shalihat walhamdulillah ala kulli hal. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad imamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi tahirin wa sahabatihi tayyibin wa man salaka masalikahum wa nahada manahijahum ila yaumiddin. Wa ma taufiqi illa billahi alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qaum fayattabi'una ahsana. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma amin. Yang berusaha kasihi Tuan Haji Mahmuzi selaku pengurus kompleks SHIG, keluarga besar SHIG, seterusnya yang dikasihi muslimin dan juga muslimat, warga kuliah duha setiap pagi Jumaat di dataran SHIG, kompleks SHIG, yang istiqamah hadir pada pagi Jumaat yang penuh keberkatan ini. Mudah-mudahan kesemuanya kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya mulakan tadi dengan membaca apa yang diajak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti yang telah disebut dalam satu riwayat hadis Siti Aisyah radhiyallahu anha. Siti Aisyah cerita Nabi sallallahu alaihi wasallam idza ra'a ma yuhibbu, apabila baginda sallallahu alaihi wasallam tengok apa yang Nabi suka. Makna Nabi bila jumpa apa yang Nabi suka, Nabi seronok, qala, Nabi akan berkata, mengucapkan, alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmat kurniaannya sempurnalah segala yang baik-baik. Kata Siti Aisyah lagi, wa idza ra'a ma yakrahu, dan apabila Nabi tengok benda Nabi tak suka. Makna bila Nabi jumpa apa yang Nabi tak seronok, Nabi berkata, qala alhamdulillahi ala kulli hal, segala puji bagi Allah atas segala sesuatu. Dalam hidup kita silih berganti nikmat dan ujian, ibarat malam dan siang. Kadang-kadang kita di atas, kadang-kadang kita di bawah. Kadang-kadang yang kita impikan, yang kita harapkan, yang kita minta dalam doa munajat kita dikabulkan Allah di depan mata. Kita tengok benda yang baik-baik yang Tuhan bagi dekat kita, kita diajak ketika mana kita dapat yang baik-baik itu oleh Nabi SAW, alhamdulillah, segala puji bagi Allah, allazi bi ni'matihi tatimmus shalihat, yang dengan nikmatnya itu sempurna yang baik-baik. Yang tu memang kita dipuji Allah. Tidak ramai pada saat mana dia dipadai dengan ujian, dia dicuba dengan cubaan,
Dia tengok benda tak seronok di depan mata dia, benda yang dia tak mimpi, dia tak harap berlaku, tiba-tiba berlaku, sangat melukakan dia, tiba-tiba dia boleh puji Allah. Tapi itulah yang Nabi ajak. Nabi ajak kita puji Allah. Alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas segala sesuatu. Hanya Tuhan saja yang tahu apa hikmah di sebalik tiap kejadian. Bahawa di sebalik tiap ujian, bala, cobaan itu pasti ada nikmat menanti kita. Bahawa di sebalik nikmat dan kesenangan itu pasti ada ujian dan bala menanti kita. Bila Allah jadikan kita dalam hidup, tuan-tuan, Allah sudah jelaskan dengan terang dalam Quran, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah Ta'ala lah yang telah ciptakan kematian dan juga kehidupan. Liyabluwakum, dalam tafsir sebut liyamtahinakum, untuk imtihan kamu, untuk uji kamu, untuk cuba kamu. Ayyukum ahsanu amala, siapa yang paling baik daripada kamu dalam amalan. Mana orang yang boleh pada saat dia uji, saat dia dicuba dengan macam-macam ujian, cobaan, dia boleh tahan. Bila dapat nikmat, dia akan syukur. Dia dapat ujian, dia akan sabar, dia akan tabah, dia akan tetap pendirian, dia tidak akan mengubah keyakinan. Tuan-tuan, Allah terang-terang abang kata ujian yang Allah cuba dekat kita ini sikit saja. Banyak ke? Sikit saja. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Dan pasti kata Allah, kami yakni Allah akan menguji kamu. Bila disebut lam, lanabluwannakum, itu confirm, maknanya pasti, maknanya tak dapat tidak, kita pasti akan diuji. Bisyai'in, makna apa bisyai'in? Dengan sesuatu, ditafsirkan biqalilin, sikit aja, sikit aja. Diuji dengan apa? Minal khauf, rasa takut, rasa bimbang, takut kita. Takut apa yang berlaku di Palestin tu tiba-tiba jadi dekat kita di sini, nak lari pergi mana? Takut bila dengar ada wabak berlaku di situ mati, sini mati, kalau jadi kat kita macam mana? Takut bila ada orang yang disayangi tiba-tiba diambil sekelip mata, ada suami kehilangan isteri, anak-anak sekaligus, takut. Takut bila ada kebakaran berlaku, ada orang kehilangan tempat tinggal. Takut bila ada musibah, banjir, tenggelam habis. Takut. Takut itu banyak ke? Sikit ya. Sikit aja. Mula dengan takut, dengan bimbang. Wal khauf, mula-mula dengan khauf, bimbang, takut. Wal ju', lapar, tak ada makanan. Tempat kita ni tak berlaku lagi pun, tuan-tuan. Susah lagu mana pun boleh makan ni. Banyak dah, tuan-tuan, tengok adik-beradik kita budak makan rumput di Syria. Makan rumput macam makan sayur. Itulah yang boleh mengenyangkan dia. Ada ibu tak tahu nak buat macam mana, ambil kotak, rebus kotak tu, buat sup kotak, makan.
asal boleh hidup. Takut Somalia yang kelaparan, tapi hari ini semua tu berhimpun di Palestin, di Gaza. Mereka takut dengan ketakutan yang sangat dahsyat. Nak lari pitang mana pun tak jumpa jalan yang dapat membawa mereka tempat yang selamat. Semua laluan ditutup. Mereka telah dikepung daripada depan, belakang, kiri, kanan. Di depan ada lautan yang luas, Mediterranean, sepanjang-panjang 40 km, dikawal oleh bukan saja Israel yang mengepung, 2 kapal armada besar pengangkut kapal terbang Amerika punya duk parking depan. Mereka telah dipotong bekalan ayam, dipotong bekalan api, dipotong bekalan perubatan. Tidak ada hospital Medan, bahkan hospital banyak yang telah diletupkan. Takut. Allah kata, wa naqsim minal amwal wal anfus, belum dia kata minal khawf wa lanabluwannakum bi syai'in minal khawf wal ju' wa naqsim minal amwal, kurang harta benda, wal anfus, nyawa hilang, wasamarat, biji-bijian. Kau belah kita kadang-kadang orang buat bendang, tiba-tiba kena bom. Bukan bom macam di Palestin, kena bom penyakit padi, tiba-tiba kena banjir, habis. Kita takat mati sekali 2-3 orang aksiden, mati sekali ada berapa belas orang terbakar. Ada tragedi kadang-kadang pi sampai 20 orang terbakar. Tapi di Palestin berhimpun ke semua sekali. Sekali meletup, sekali letupan, no, pum, 500-600 orang mati. Media menyembunyikan realiti bahawa kematian jauh lebih besar. Hari ini bila elektrik telah dipotong, maka susahlah media yang benar sampai ke dunia luar. Media dikawal oleh Israel, Yahudi. Tapi tetap Allah kata apa? Wa basyiris sabirin, bergembiralah hai orang-orang yang sabar. Dia sabar, dia tabah. Alladzina idza asabatuhum musibah, mereka itulah orang-orang yang apabila ditimpakan satu bencana, satu musibah, satu ujian, satu bala, qalu, mereka akan berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sesungguhnya kita semua dari Allah dan kepada Allah kita akan kembali. Itu diajak kepada kita, baru kita boleh survive dalam hidup ni. Saya bagi tahu dalam grup WhatsApp pagi ni, dan saya bagi tahu di Masjid Aisyah malam tadi dan Masjid Hana subuh pagi tadi, bahawa saya pada pagi ni akan bercakap isu Palestin, kerana nak ajak semua adik-beradik di Langkawi untuk bersolidariti bersama dengan saudara seagama kita di Palestin. Bahawa isu Palestin bukan isu mereka, tetapi isu kita. Walaupun mereka itu saudara-saudara se-Islam kita yang mengucap 2 kalimah syahadah, tak ada kaitan pun dengan mak menakan, pak menakan kita, abang adik kakak kita, hubungan darah, tak ada. Tapi ketahuilah, hubungan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu lebih kuat dari hubungan darah. Siapa abang? Allah abang. Nabi bagi tahu, Allah dah abang, innamal mu'minuna ikhwah. Hanya sahaja orang yang beriman dengan Allah itu mereka bersaudara. Ibarat yang sedang berada di sana itu, kalau dia sudah pun tua wanita itu, dia ibu kita.
Kalau ia seorang ayah yang sudah tua, di situ dia ayah kita. Kalau dia saudara laki-laki lebih tua, dia abang kita. Kalau dia adik lebih muda, dia adik kita. Kalau mereka itu kanak-kanak, mereka anak-anak kita. Kita mesti cubit paha kanan, paha kiri terasa. Al-muslimu akhul muslim. Orang Islam laki-laki itu adalah seorang Islam laki-laki yang lain. Seorang Islam laki-laki kah, seorang Islam perempuan kah, dia adalah seorang saudara kepada seorang laki-laki, seorang perempuan Islam yang lain. Maknanya kita duduk di sini, yang duduk di sana mana-mana bahagian dunia, dia mengucap dua kalimah syahadah, dia saudara Islam kita. Apa Nabi kata? La yazlimuhu wa la yuslimuhu. Orang Islam tak akan menzalimi saudara Islamnya, dan dia tidak akan menyerahkan saudara Islamnya untuk dizalimi. Itu tuan. Apalagi bila kita bercakap soal Palestin. Palestin ini adalah satu bahagian dunia yang hubungan dengan umat Islam itu sudah jadi bukan biasa-biasa. Nampak tak? Palestin adalah satu bahagian dunia bumi Allah Ta'ala yang luar biasa. Allah sebut dengan jelas di dalam Quran tentang bumi Palestin, yang Allah kata alladzi barakna haula. Bukankah di Palestin itulah ada kiblat yang pertama umat Islam? Tuan, lebih setahun lamanya umat Islam, Rasulullah dan sahabat menghadapkan wajah ke Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa. Lepas tu Nabi minta kepada Allah teringat dekat Mekah, teringat dekat Baitullah, Kaabah di Mekah, sampailah Allah suruh Nabi paling. Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Palingkan wajahmu ke Masjidil Haram. Nabi minta. Mana kalau Nabi tak minta, kita semua akan terus menghadap Masjidil Aqsa. Nabi naik bertemu Allah dalam Al-Isra wal Mi'raj. Peristiwa hebat itu bukan dari Masjidil Haram naik ke Sidratul Muntaha, tapi dari Masjidil Haram pergi Masjidil Aqsa. Di Masjidil Aqsa baru Nabi naik ke Sidratul Muntaha atas dari itu. Nabi mengimamkan solat para anbiya mursalin yang terpilih. Di mana? Bukan di Masjidil Haram, tapi di Masjidil Aqsa. Semua Nabi Rasul dihadirkan. Nabi jadi imam sembahyang di mana? Masjidil Aqsa. Di mana tu? Di Palestin. Kebanyakan Nabi Rasul di Masjidil Aqsa, tuan-tuan. Di mana? Bumi Palestin. Sebab tu Allah kata terang-terang, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawla. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada satu malam. Malam apa? Malam Isra Mi'raj. Minal masjidil haram, daripada masjid haram di Makkah, ilal masjidil aqsa, ke masjidil aqsa. Di mana? Di Palestin. Allah tambah, Allah kata, Allah sebut dengan terang, alladzi barakna haulahu, yang kami berkati di sekelilingnya. Bumi Palestin tu, barakah bumi Palestin. Orang yang hidup di keliling bumi Palestin, di keliling bumi Palestin, kita lah tuan-tuan, daripada hak dekat Mesir, Jordan, Syria,
sampailah ke benua Afrika, sampailah ke benua Asia. Semua kita ni dikeliling Palestin, sepatutnya bertanggungjawab kepada bumi Palestin. Makin jauh, makin jauh. Orang yang hidup dikeliling Baitul Maqdis, di Masjidil Aqsa itu, di Masjidil Aqsa itu sedang hidup di bumi yang diberkati. Dia ada barakah bumi itu. Sebab itu jiwa mereka kental. Sebab itu mereka hebat, walaupun dah berpuluh tahun duduk dalam keadaan sekejap panas, sekejap sejuk, sekejap perang, sekejap berhenti. Cuma skala perang kecil dan besar, melihat, menyaksikan peluru dilepaskan, kematian di depan mata, syuhada di mana-mana. Tapi jiwa mereka hebat. Kerana apa? Kerana keberkatan bumi yang ada di sana, Masjidil Aqsa. Macam kita lah, bila sampai saja bulan Ramadan, Masya Allah, betul tak? Semangat kita lain, berkat. Macam kita lah, bila kita duk pi mengaji, duk pi mengaji ilmu yang Allah bagi Allah Ta'ala bagi dekat kita itu, Masya Allah, kita rasa semangat, kita rasa seronok, kita rasa indah. Walaupun duk kena kelepuk atas kepala, kita pi mencari. Pasal apa? Barakah bila Tuhan bagi. Bila mai bulan Ramadan tu, dia manusia berduyun-duyun pergi rumah Allah. Tengok ramainya melakukan amal ibadah, sedekah dan jariah. Tengok macam mana 10 akhir, Masya Allah, tabarakallah. Pasal apa? Berkatnya bulan Ramadan. Macam tu bumi Palestin itu. Tuan-tuan, muslimin muslimat sekalian, jadi nak ceritanya, kita wajib untuk bersama-sama dengan saudara seagama kita di bumi Palestin. Bumi Palestin hari ini dah masuk, besok 3 minggu, tuan-tuan. Dibasahi bukan lagi dengan hujan, tapi dibasahi dengan darah para syuhada. Sudah masuk besok 3 minggu. Bumi Palestin dihujani, tuan-tuan. Bukan dihujani dengan hujan, dihujani dengan bom, dihujani dengan peluru. Bukan lagi 6,000, bahkan lebih. Entah-entah mungkin sudah pergi ke 7,000 peluru. Mereka pun tak berani masuk sampai hari ini. Tak tahulah, rumus kata mereka dah mula masuk. Sudah lama mereka berhimpun di sempadan Rafah, di sempadan Gaza. Pintu Rafah baru beberapa hari dibuka setelah tragedi kemanusiaan di Gaza begitu dahsyat sekali. Tuan-tuan, hari ini sudah 26 Oktober. Tanggal 23 Oktober, mana 3 hari yang lalu data yang dikeluarkan, pada ketika itu sudah lebih 140,000 bangunan musnah. Gaza besar, kecil ya. 40 kali 9. Saya dengar penjelasan daripada saudara Nadir An-Nuri, seorang warga negara Malaysia, wakil rakyat Malaysia di Gaza. Dia, Allah takdirkan, nanti perang bila berlaku, dia kena balik Malaysia kerana urusan. Dia pun dapat balik, tiba-tiba pecah perang di sana. Jadi saudara Nadir An-Nuri ini hari ini berada di Malaysia, keluarganya ada di sana. Isterinya seorang ustazah. Dia ada anak tiri daripada isteri dia yang pernah kahwin sebelum tu, mungkin dah jadi syahid suami dulu. Ustazah ni, dia bela anak tiri dia. Kalau tak salah anak tiri dia 4 atau 6. Anak dia sendiri pun dah ada 3.
Bila perang dia minta nak balik, tapi isteri dia, ustazah ni, tak bagi balik. Dia kata tak payahlah balik, teruslah bakda di Malaysia, beri kesedaran kepada saudara-saudara Islam di Malaysia untuk terus bantu Palestin. Kalau balik ke Gaza, boleh tahan peluru Israel, boleh hentikan perang Israel hari ni, balik. Kalau tidak, tak payah balik. Andai takdir mati, maafkanlah, redalah, kita akan berjumpa di lain masa. Siap untuk jadi syahid. Dia cerita bila berlaku perang letupan itu, isteri dia bawa anak-anak lari pergi rumah keluarga. Seberang jalan tu ada masjid. Tiba-tiba berlaku letupan besar, bom jatuh timpa masjid, masjid tu runtuh kena orang. Isteri dia lari, dia kata di sana orang perempuan di Gaza ini dah biasa, tidur malam pun pakai tudung. Ada budak-budak tu siap pakai dah kasut, sebab kalau jadi mereka akan lari keluar. Lari keluar. Ada anak-anak muda Gaza selamatkan anak-anak dia. Isteri dia cerita keluar-keluar tu tengok-tengok daging manusia yang hancur. 11 syahid syuhada pada hari itu bergelimpangan. Keluarganya ada yang cedera, dan isteri dan keluarganya mungkin masih selamat, mungkin sudah tiada. Tuan-tuan, 140,000 bangunan sudah runtuh di sana. Tuan-tuan pun tengok macam mana Israel membalas serangan Hamas Mujahidin ini dengan menembak secara membuta tuli. Menembak ke bangunan-bangunan tinggi, kediaman, dakwaan dia, tangtu pejabat Hamas, tangtu ada tentera Hamas. Mereka tembak 140,000 bangunan ni. Agak-agak tuan-tuan, ada tak yang sedang terperangkap bawah tu? Ada. Siapa nak pergi korek? Bila perang berlaku, orang-orang tua yang lemah, wanita-wanita, kanak-kanak, orang awam boleh tak menjadi mangsa perang, menjadi sasaran peperangan? Sebenarnya ikut undang-undang dunia, PBB, orang awam tak boleh jadi sasaran, tak boleh tembak orang awam. Pelarian peperangan ini kena dibenarkan keluar daripada zon peperangan. Sebab tu saya kata tak pernah berlaku dalam sejarah dunia ni perang macam sedang berlaku di Gaza. Pasal apa? Cuba tuan-tuan tengok peperangan yang paling dekat, iaitu peperangan antara Rusia dan Ukraine. Ukraine dibantu oleh NATO. Hari ini Ukraine hancur, Rusia menang. Tuan-tuan Google, tuan-tuan tengok macam mana bandar di Ukraine jadi padang jarak, padang terkukur. Bangunan-bangunan musnah. Sebab peperangan zaman moden banyak menggunakan peluru berpandu. Hancur. Tapi mana orang dia? Orang dia telah diberi masa oleh Rusia keluar meninggalkan Ukraine. Mereka jadi pelarian perang, bawa anak, isteri, bawa semua lari pergi ke sempadan. Pintu sempadan dibuka oleh negara-negara yang berada di sekitar Ukraine. Poland contohnya memberikan kepada pelarian Ukraine tempat di Poland. Ada negara yang menjadikan pelarian Ukraine sebagai anak angkat, keluarga angkat. Mereka diberikan akses pendidikan, akses kesihatan, diberikan peluang sampai bekerjaan. Tu barat. Mereka double standard. Hari ini terserlahlah apa yang dinyatakan oleh Al-Quran itu. Mereka yang Yahudi dan bersekongkol dengannya sangat membenci Islam. Tuan-tuan, Gaza 40 km panjang dia. Sepanjang 40 km garisnya, di depan itu ada Laut Mediterranean. Di belah kanan dia sampai di belakang, memanjang sampai ke sempadan Rafah, itu adalah tembok dan juga pagar.
Yang belah sana Israel, yang sebelah sini Gaza, Palestin. Orang Palestin tak boleh masuk, orang Israel tak boleh masuk. Orang Palestin tak boleh seberang sempadan, orang Israel pun tak boleh seberang belah. Sebelah sini ada apa? Sempadan Mesir, Rafah, pintu Rafah. Nak buka kena tanya Israel. Mesir tak buka. Mesir tak buka. Baru buka beberapa hari itu pun nak masukkan lori-lori bantuan yang sudah memanjang. Berapa banyak lori yang duk tunggu nak masuk bantuan ke Gaza, bantuan kemanusiaan daripada Rafah sampai ke bandar dekat iaitu Arish, punya panjang. Lagi Israel tak kata boleh, tak boleh. Mereka kena perbaik dulu. Pasal apa? Israel bom jalan nak masuk ke situ. Habis yang di dalam nak lari pergi mana? Belakang ni ada tembok berpagar, depan ada laut. Israel, tentera dia dan juga Amerika sedang tunggu. Sebelah sini Mesir tak buka. Tuan-tuan, kawasan manusia yang paling padat penduduknya Gaza. Pasal apa? Keluasan dia hanya 40 kali 9. Kalau dari sini 40 km, $4. Ujung ni pergi ujung tu. Daripada laut sampai ke sini 9 km, $2. Manusia hidup dalam tu 2.300.000. Bina bangunan tinggi-tinggi. Tempat tu sempit, sesak, menjadi sasaran bom. Tuan bayangkan. Saya nak jawab kepada orang yang menyalahkan tentera Mujahidin Hamas. Ada orang kata pasal apa yang Hamas ni pergi mula dulu? Pasal apa Hamas pergi jolok sarang tebuan? Pasal apa Hamas yang kita ni dah tahu kata kita ni lemah, kita ni tak kuat, kita ni persenjataan pun teruk. Pasal apa yang kita pergi langgang Israel? Tu yang hari ni Israel balas balik, kita teruk lah. Jadi yang salah tu Hamas. Kita tak heran kalau yang kata begitu adalah puak Yahudi. Yang kata begitu adalah negara barat. Tapi kita sedih bila yang kata begitu adalah orang Islam, negara Islam. Tuan-tuan tahu tak, UAE mereka tidak memihak pun sebelah Hamas. UAE telah mengkategorikan Hamas sebagai pengganas. UAE memihak sebelah Israel, sebuah negara umat Islam yang kaya. Tahukah tuan-tuan bahawa sejak semenjak ini pandangan Israel sudah berubah. Setelah bertahun-tahun yang terakhir mereka test, umat Islam tak ada respon. PBB mengeluarkan beratus resolusi tentang Israel, tentang Palestin dan Israel. Sepatutnya Israel dapat negara yang diiktiraf, Palestin pun dapat. Tapi Palestin makin kecil. Tanah orang Palestin sedang dirampas. Di Gaza, di sebelah sana tu ada tebing barat, di situ ada Baitul Maqdis, di situ ada Masjidil Aqsa, di situ juga ada kawasan yang dijaga oleh Jordan. Sepatutnya orang Yahudi tak boleh masuk dalam Masjid Aqsa, bahagian tempat orang Islam duduk beribadat. Bukankah setiap tahun mereka masuk? Mereka masuk dengan kasut-kasut. Mereka masuk buat pesta. Mereka tahan orang Islam. Ada yang membunuh orang Islam. Tak ada siapa pun didakwa sebagai penjenayah perang. Orang kampung dengan kampung-kampung dirampas. Tanah-tanah kebun zaitun dirampas. Cuba tuan-tuan tengok, buka dalam Google, cuba cari peta Palestin asal. Negara mana?
Yahudi Israel ni bukan ada negara asal dia. Dia merampas tanah Palestin. Jadi siapa yang mula sebenarnya? Siapa yang menjadi penakluk sebenarnya? Siapa yang jadi penjajah sebenarnya? Siapa yang jadi perampas sebenarnya? Yang menakluk, yang menjajah, yang merampas adalah Israel. Nampak tak? Mereka sebenarnya awal-awal dulu bukan mereka mula dengan rampai. Bukan mereka mula dengan perang. Mereka beli dulu. Awal-awal dulu mereka di Baitul Maqdis itu, di Masjidil Aqsa itu ada bahagian tempat orang Yahudi duk pergi buat ibadat tu. Ada dinding yang mereka duk pergi tak kepala dekat dinding tu. Awal dulu orang Yahudi akan pergi ke Palestin untuk beribadat macam kita di sini pergi ke Mekah. Awal dulu. Tuan-tuan, mana masa 1920-an kita jatuh kerajaan Khilafah Osmaniyah 1924. Yahudi Barat main jarum. Negara-negara yang duduk di bawah naungan Khilafah Osmaniyah di kalangan Arab ini telah dibangkitkan, ditiupkan semangat Arab mesti memerintah Arab. Arab mesti memimpin Arab. Kenapa hampa biar diri hampa dipimpin oleh Turki? Nampak tak? Dia main semangat bangsa. Sebab itu di Palestin ada kumpulan Arab Palestin yang mendapat kerakyatan Israel. Dia duduk dalam kawasan Israel. Mereka ni geng Arab yang menyokong untuk dibebaskan Palestin awal dulu daripada Khilafah Osmaniyah. Tu dah. Akhirnya awal-awal orang Yahudi ni depa ni baru lepas saja, tak lama sebelum tu orang Yahudi yang berselerak di seluruh dunia ini disembelih oleh tentera-tentera Hitler, Nazi. Sembelih banyak, ramai mati. Jadi depa pergi tu, ada yang pergi siap nak duduk di situ dah, nak menumpang di tanah Palestin, pergi dengan kapal. Tengok dalam sejarah ditulis besar-besar tu, jangan hampakan harapan kami. Kami telah teruk di inayah. Bagilah kami ruang. Kami nak menumpang. Lebih kurang bahasa lagu tu. Mereka masuk di situ menumpang. Tapi kemudiannya Zionis satu dunia. No, bila jatuh kerajaan Khilafah Osmaniyah tahun 1924, maka Palestin telah berada di bawah kekuasaan Empire British yang juga menjajah kita. British inilah yang telah buat keputusan sokong kawan-kawan dia Barat Yahudi untuk menempatkan Yahudi di sebuah penempatan, iaitu di Palestin. Mereka belum ada negara. Tuan-tuan, mula-mula beli, kuasai, nak Palestin jadi cantik. Tuan-tuan tengok Palestin dulu, ya Allahu Akbar. Tuan-tuan, tapi akhirnya 1948 lebih kurang berlakulah peristiwa An-Nakbah. Orang Palestin dibunuh, dihalau. Tengok dalam sejarah ada yang kata pada tahun itu lebih kurang 20,000 orang jadi korban. 800,000 orang telah dihalau keluar dari bumi Palestin. 500 kampung-kampung dimusnahkan. Dan kemudian tak lama terbentuklah negara Israel yang haram. Bila perang berlaku pula tak lama setelah itu, tahun berapa kemudian, negara-negara Arab sekitar masuk untuk memerangi Israel, nak ambil balik negara Palestin. No, Mesir, Saudi, Syria, Jordan, ada lagi sampai negara bukan Islam ada satu ketika itu, Colombia, ikut hantar tentera elit dia untuk masuk. Lebih kurang 900,000 orang lebih masuk untuk berperang dengan Israel. Israel kekuatan dia ada 200,000 tentera, tapi disokong oleh Barat, diberikan persenjataan. Akhirnya orang Islam dari negara-negara Islam sekitar tewas, kalah perang tu, menyebabkan bumi Palestin jadi kecil.
Israel rampas tuan. Sampai Sinai, kalau ingat Bukit Golan, keluar daripada garis sempadan Palestin sampai masuk ke Mesir, sampai terlibat sekali Lebanon juga, sampai ke Jordan. Akhirnya Jordan pun kena tanda tangan. Iktiraf Israel. Mesir tanda tangan iktiraf Israel. Ingat perjanjian Camp David di Kahirah. Naiklah kedutaan Israel. Paksa. Jordan dia dapat, dia istiraf. Israel dia buat tuntutan, dia nak menjaga kesucian Masjidil Aqsa. Jordan menjaga kesucian Masjidil Aqsa itu dalam perjanjian. Tapi hari ini mereka heran. Mereka masuk Masjid Aqsa dengan kasut-kasut. Mereka buat pesta dalam Masjid Aqsa. Mereka bukan kacau ganggu. Tiap-tiap kali bulan puasa, bulan Ramadan, mereka akan mengganggu umat Islam di Masjidil Aqsa. Tiap-tiap kali raya haji, mereka akan ganggu umat Islam. Mereka buat provokasi. Mereka rampas tanah. Tuan-tuan, di bumi Gaza sahaja ada 2 pusat pelarian. Di bumi Gaza, di utara Gaza ada 2 pusat pelarian. Pasal apa ada 2 pusat pelarian? Mereka ni adalah mangsa-mangsa yang telah dihalau daripada kampung halaman lama, tak ada rumah. Jadi saya nak jawab kepada orang yang kata kenapa Hamas ambil tindakan. Hamas sebenarnya tidak ada pilihan. Sebab Benjamin Netanyahu ni yang kita aja tak sedang, dia sudah keluarkan satu peta baru Timur Tengah. Tahu peta baru Timur Tengah? Apa dia dalam peta tu? Peta Timur Tengah yang baru. Tidak ada lagi Palestin walau seinci. Tak ada. Tidak ada lagi West Bank. Tak ada lagi tebing barat. Tidak ada lagi Gaza. Gaza tidak ada lagi. Semua Israel. Dalam waktu yang sama, sudah ada beberapa negara baru umat Islam yang buat normalisasi dengan Israel. UAE dah iktiraf Israel. Bahrain dah iktiraf Israel. Morocco iktiraf Israel. Sudan iktiraf Israel. Saudi hampir nak iktiraf Israel. Sebab itu tak ada pilihan. Biarlah kita sikit, biarlah kita dilihat lemah, tetapi kita mesti yakin dalam perjuangan ini bahawa kita tidak akan sekali-kali takut untuk mati syahid. Mereka keluar pada hari 7 hari bulan Oktober yang bersejarah, hari Sabtu setelah 50 tahun dahulu. Pada hari Sabtu yang sama, generasi pada ketika itu berperang dengan dahsyatnya dengan Israel. Maka pada 7 Oktober yang lalu, mereka telah mengambil tindakan strategik memerangi Israel secara ofensif, bukan defensif. Selalunya Israel bagi dulu, bom, mereka balas. Dah kali ni. Kali ni kita akan masuk ke dalam bumi milik kita. Dirampas oleh Israel, dijajah oleh Israel. Kita mesti masuk dan tidak ada istilah lagi takut kepada syahid, kerana kita akan mencari syahid. Orang Islam mujahidin, mereka mencintai mati yang mulia, iaitu asma amanina, iaitu syahid. Al-mautu fi sabilillahi asma amanina. Tonton bayangkan, pertahanan Israel sangat hebat. Dikatakan antara pemilik senjata canggih dunia, luar senjata. Memang Israel ni tuan-tuan, semua yang hebat-hebat duduk dalam negara dia. Orang cerdik pun duduk dalam negara dia. Israel nombor 4 tuan-tuan, hebat senjata dia. Tak kira lagi Amerika sedang membekalkan kepada Israel senjata dia. Kalau tuan-tuan tengok dalam Google laporan yang dikeluarkan, di manakah sasaran roket yang telah dilepaskan oleh Hamas ke dalam kawasan Israel. Tuan-tuan akan tengok
tanda merah sampai Tel Aviv. Tak pernah sampai. Tel Aviv ni lebih kurang 60 km lagi nak kena pergi. 60 km sampai. Bom tu. Macam mana senjata canggih tu boleh sampai? Di beberapa negara, beberapa bandar yang sekitar tu sampai dia tembak secara berturut-turut 5,000 roket dilepaskan pada awal pagi Sabtu itu, mengejutkan seluruh Israel, menyebabkan sistem penangkis peluru berpandu tidak dapat berfungsi selama beberapa jam. Dia tak mampu sebab dia terkejut. Dia tak pernah lalu benda tu. Tiba-tiba boom 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 boom. Sana sini kalang kabut habis pertahanan Israel. Pada waktu yang sama, tentera-tentera mujahidin daripada darat masuk. Tuan-tuan, bila dah pertahanan Israel kalang kabut, bulldozer dibawa, laju ke bulldozer? Pelan aja tuan-tuan, macam siput je bulldozer, pergi dekat tembok, dekat pagang tu, reban. Tentera-tentera mujahidin Hamas di belakang naik motor, pum, masuk. Waktu yang sama itulah tentera-tentera yang masuk melalui udara menggunakan paraglider. Dikatakan mereka mendapat latihan di sini sebab paraglider ni tuan-tuan di tempat kita adalah rekreasi. Depa main, depa berlatih, depa berekreasi saja, bukan kita tahu depa berlatih tak berlatih. Depa main seorang bayang duit naik alah. Tapi tahu apa nama? Dia ada kipas buh di belakang. Lepas tu dia macam apa nama parachute payung terjun tu. Lepas tu terbang, tengok bendang, tengok laut tu lah. Di sana dia pada hari Sabtu itu bukan takat naik seorang, naik dua. Lepas tu ada tayar, depa buat tayar, naik. Lepas tu kat belakang bubut kamera, bawa senapang masuk macam burung tuan-tuan. Ada satu video amatur diambil oleh sebelah Israel, depa tengah duk ya-ya-ye. Pok-pok Yahudi ni hari Sabtu depa ya-ya-ye. Dia tengah duduk menari apa? Tengok-tengok, tu dia terbang masuk tuan-tuan. Mereka boleh masuk sejauh Gaza juga. Makna 40 km lebih mereka masuk. Menyerang beberapa pos kawalan Israel. Menawan sejumlah besar juga, ratus orang. Ada kata 200 lebih yang ditawan, termasuk Brigadier General, membunuh ramai tentera Israel. Masuk bukan dekat ke udara, hak laut pun masuk juga. Selam masuk timbul-timbul di Israel. Mereka masuk dan mereka tak peduli lagi. Tuan-tuan, kita kena peduli tak? Fikir macam mana ni, aku masuk dengan motor sampai tengah jalan, minyak habis macam mana? Ni bekalan nak bawa, nasi tak bawa ni, apa semua ni, logistik lagu mana kita nak masuk? No. Tak ada fikir, masuk dulu. Lawan dulu. Ni peluru kita habis lagu mana? Lawan. Mereka mengambil jalan itu. Pasal apa? Pasal kalau mereka tak buat lagu tu, dunia akan melupakan Israel. Yang melakukan kekejaman dan akan normalisasi akan Israel yang merdeka. Sebaliknya waktu yang sama, dunia akan terus melupakan Palestin yang akan lenyap daripada peta Israel. Lagi dahsyat, dunia Islam akan buat normalisasi. Apa dia normalisasi? Dia akan ada hubungan diplomatik, dia akan ada hubungan dagang, dia akan ada hubungan macam-macam, kebudayaan, sukan, apa semua. Ni Malaysia negara kecil tuan-tuan, sampai kelar ni duduk dalam pasport kita boleh pergi tak Israel? Tak boleh. Sampailah kita konsisten. Tu bapa kemerdekaan Tunku Abdul Rahman yang telah pun mengemukakan cadangan untuk menghimpunkan negara-negara umat Islam, negara-negara Islam, 57 negara Islam duduk di dalam satu kumpulan negara Islam, nama dia OIC. Tuan ingat? Tiap-tiap kali jumpa memperbaharui tekad untuk mempertahankan dan mengembalikan hak Palestin. Tapi ada apa? Tak ada apa. OIC tinggal OIC. Tak ada apa. Dulu siapa pergi Mekah dulu, tu dah baca doa untuk Palestin. Hari tu tak ada dah. Palestin tak bunyi dah dalam doa.
Tapi bila kali ini Hamas, Mujahidin masuk menyerang Israel, Israel bantai balik, tembak orang awam tak berdosa, Israel melakukan pembunuhan beramai-ramai, genosid, Israel membunuh bayi, kanak-kanak, tak peduli tuan-tuan, selang 10-15 minit seorang budak akan mati hari ini di bumi Gaza. Saudi tarik balik pengiktirafan, tak jadi sign. Tuan-tuan, Raja Salman sudah tua. Yang berkuasa hari ini adalah Raja Muhammad ibn Salman. Muhammad bin Salman ni tuan-tuan, dia mengaji di barat. Dia sedang nak jadi barat. Saudi hari ini mengalami satu perubahan yang cukup drastik. Sampai siapa pergi jadi terkejut. Pasal apa? Pasal tengok Jeddah tu dia, tempat ya pun banyak dah. Dulu itulah bandar transit kita nak pergi Mekah, nak pergi Madinah. Turun di Jeddah, pergi Mekah atau pergi Madinah. Nak balik main Malaysia, singgah di Masjid Terapung di Jeddah. Dia lah ni pergi tengok Jeddah, tak pakai kain kelumbung biasa. Pergi tengok di Riyadh. Bahkan Saudi punya dasar, dia sudah ada seorang yang bertaraf menteri bertanggungjawab tentang hiburan di seluruh Saudi, untuk letak Saudi itu setanding dengan negara maju. Kalau UAE yang telah pun mengiktiraf Israel, UAE itu begitu hebat dengan Dubai. Tuan-tuan buka dalam Google, cuba cari Dubai, cuba pergi dekat YouTube, tekan Dubai, cuba tekan Dubai pun dia dah keluar. Dahsyatnya Dubai. Tengok Burj Khalifa dia, tu dia punya tinggi 100 tingkat lebih tuan-tuan. Mencecah awan sampai buka puasa 3 layer. Hak bawah dulu, lepas tu hak tengah, lepas tu hak atas. Pasal apa? Hak di atas tu dia masih nampak matahari, tak boleh buka puasa. Dia ada 300 item memecah rekod Guinness Book. Dahsyat tak dahsyat? Dubai, duit yang dilaburkan bukan sedikit, sedangkan umat Islam dunia yang sedang menderita depan mata dia. Dia boleh buat bangunan paling tinggi, dia boleh buat lift paling cepat, dia boleh buat lift paling besar, dia buat tempat ya paling dahsyat. Dia tambak laut dia buat dalam bentuk yang dia nak. Ferrari pun ada jadi taksi. Lah ni dia nak sedang pakai robot. Saudi cuba menyainginya. Saudi sedang membina satu bandar, keluasan dia luar biasa. Ada di satu kawasan yang telah diputuskan kerajaan Saudi, kalau tak salah lebih 100 km. Dia akan bila siap menjadi bandar yang akan dimasukkan perkara ke-8 yang dia panggil apa? Yang pelik dunia ni. Macam tembok besar Cina, piramid, apa semua tu. Dia ni nombor 8 punya. Pasal apa? Pasal bangunan tu cermin. Dahsyat tuan-tuan. Dalam tu ada semua. Bayangkan berapa banyak duit akan digunakan. Ini akhir zaman tuan-tuan. Jadi Raja Salman, Raja Muhammad pun tak jadi nak bagi normalisasi, nak sign dengan Israel. Nampak perubahan? Walaupun masih lagi tak cukup, memang tak cukup. Pemimpin-pemimpin Islam, pemerintah-pemerintah negara-negara umat Islam yang mempunyai kuasa tak akan dapat lepas daripada ditanya di depan Allah, kenapa membiarkan umat Islam di bumi Palestin sedang disembelih dan dibunuh. Jangan ingat mereka boleh lepas. Tuhan akan tanya mereka. Mereka ada kuasa. Tuan-tuan muslimin muslimat sekalian, ada hadis Nabi SAW. No? Sebelum saya baca hadis itu, saya nak sebut dulu data yang saya tengah sebut tadi. 140,000 bangunan musnah 23 bulan yang lalu. Ada 26 unit pusat kesihatan yang telah pun juga dimusnahkan. Lebih daripada 11 masjid
telah pun runtuh, termasuk masjid Malaysia kita bina dengan duit sumbangan rakyat Malaysia. Ada 7 gereja juga telah pun runtuh, termasuk satu gereja tertua yang ketiga di dunia. Nah, abang kata Islam bila dia memerintah, dia masuk, dia tak kacau rumah ibadat. Nampak? Gereja ke, biara ke, no? Apa saja rumah ibadat kita tak boleh kacau. Kita tak boleh sentuh pun orang dalam sedang beribadat dalam tu. Kita tak boleh bunuh perempuan, kita tak boleh bunuh kanak-kanak, kita tak boleh bunuh orang tua-tua. Bahkan kita tak boleh pun tebang pokok yang berbuah. Tak boleh. Itu Islam. Tapi mereka hari ini peduli. Sekolah 178 buah sekolah kerana nak lari bila. Bila berlaku perang, mereka pergi masjid, betul tak? Masjid mereka bawa keban. Lari pergi sekolah, sekolah mereka keban. Hari ini masih ramai lagi di sekolah kerana masih lagi ada sekolah yang menjadi milik PBB. Hari ini ada data dikeluarkan lebih 530,000 orang sedang berlindung di sekolah-sekolah PBB. Tuan-tuan, sudah 1 juta orang kehilangan tempat tinggal. Yayasan Amal ni tuan-tuan, no, kita kutip derma, kita ada wakil kita di sana. Tuan-tuan tengok, saya ada hantar dalam grup. Kita membekalkan pack kepada mereka yang sedang berada dalam kemah-kemah yang ada kemah. Kita tak tahulah, sebab wakil kita baru ni pun dia kata saya mencari internet sampai 15 km baru jumpa untuk dia hantar gambar dia. Tengah duk bercakap, boom, meletup, hujung tak kena dia. Wartawan pun dah berapa, dekat 30 orang dah mati. No? Dia bagi tahu macam mana keadaan menjadi cukup buruk sebab mereka sedang menunggu bantuan. Waktu tu bantuan belum sampai. Ni bantuan dah masuk, tetapi tuan-tuan kena ingat, yang kalau 20-30 trailer pun 20 juta, 2 juta duduk tunggu, 2 juta 300 ribu tuan. Ayam dipotong, dia kata electricity telah tiada dan sekejap ada. Pasal apa? Mereka bergantung kepada generator. Masalah dia, setelah nak masuk 3 minggu, minyak sudah habis. Mereka sudah bersedia, tapi minyak juga sudah habis. Macam mana nak buat? Kemarin kita tengok macam mana ada hospital yang menyambut pesakit dalam gelap. Pakai apa? Pakai lampu daripada telefon bimbit. Maknanya pesakit-pesakit yang ada hari ini, mereka menerima rawatan tanpa ubat yang selalu diberi sebelum dibedah, dijahit, iaitu ubat bius. Tak ada ubat bius. Tak ada lagi. Ada satu hospital, nama dia Hospital Ahli. Kita dah ingat kot hospital ni orang Islam punya. Di bandar Gaza itu ada satu hospital besar, Kristian punya. Dia ada komuniti Kristian. Jadi ramai. Duk ingat kot kalau pergi tang tu, mereka tak tembak kot Kristian. Tuan-tuan, sama aja dia bagi. 800 orang saya baca. Dalam ni siaran keluar 500 orang. Itu yang mati, yang cedera. Muslimin muslimat dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. Ada satu hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Saya juga telah letak dalam post saya. Nabi bersabda, man jahaza ghaziyan fi sabilillahi faqad ghaza, wa man khallafa ghaziyan fi ahlihi bi khair faqad ghaza. Maksudnya, kata Nabi, siapa-siapa yang ia mempersiapkan keperluan orang yang berperang pada jalan Allah, maka ia seperti telah ikut berperang. Lah ni saudara seagama kita di Palestin sedang berperang fi sabilillah dengan Yahudi.
Mereka menyerahkan jiwa dan raga mereka masuk untuk mempertahankan Masjid Aqsa yang nak diruntuhkan oleh Yahudi untuk mereka membina Haikal Sulaiman. Mereka sedang mempertahankan kiblat pertama umat Islam. Mereka menjadi wakil kita. Nabi kata, siapa yang mempersiapkan keperluan orang yang perang pada jalan Allah, dia macam pergi perang. Pahalanya besar, tuan-tuan. Ada yang sudah mati syahid, ada yang sedang menanti. Tapi bila mereka meninggal, tinggallah keluarga mereka. Betul tak betul? Lalu kata Nabi, wa man khallafa ghaziyan fi ahli bi khair faqad ghaza, maka barang siapa menjaga keluarga orang perang dengan baik, maka dia dianggap telah ikut berperang. Kita bela isteri, keluarga orang yang pergi perang ni pun macam ikut perang juga, pahalanya besar. Sebab tu yang saya sebut dalam tu, saya nak lancarkan derma jihad kita. Tak boleh bagi banyak, kita bagi sikit. Pasal apa? Kita juga akan ditanya esok depan Allah apa kita buat. Saudara-saudara seagama kita sedang berperang untuk menyelamatkan maruah umat Islam. Masjidil Aqsa yang nak dirampas, nak dimusnah. Apa sumbangan kita? InsyaAllah, tuan-tuan, kita akan salur melalui Yayasan Amal Malaysia. Baru-baru ni pun Yang Amat Berhormat Menteri Besar sudah menyerahkan sumbangan melalui pas rilis sebanyak 400,000. Negeri kedua tertinggi selepas Terengganu. 400,000. Walaupun kita negeri bukan orang kaya, tapi negeri kita alhamdulillah orang miskin yang kaya jiwanya. Negeri orang miskin boleh tumpang bertuduh orang kaya atau menyumbang bakti ini. Jadi saya lancarkan derma melalui tabung yang disediakan. Tuan-tuan boleh masukkan seikhlas tuan-tuan. Esok kita balik, kita pakat jawab depan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, Nabi kata siapa yang membekalkan kepada pejuang tu, duit kita mungkin tak sempat untuk sampai mereka nak bawa dalam peperangan, tapi ada next peperangan. Yang pasti mereka pergi berperang, mereka meninggalkan keluarga, keluarga mereka itu akan kehilangan induk mereka, suami-suami akan mati, syuhada akan ramai, maka mereka perlukan bantuan. Maka kita akan membela syuhada yang pergi dengan kita sama-sama membela keluarga. Nabi kata siapa membekalkan kepada para pejuang ini untuk mereka pergi perang fisabilillah seperti kita pergi perang. Siapa yang membela keluarga yang ditinggalkan bersama dengan keluarga yang ditinggalkan kerana suami, abang, laki-laki pergi berperang. Bahkan Hamas ni tuan-tuan, Hamas ada ketumbukan wanita sukarelawan, wanita yang pergi berperang, penembak-penembak tepat. Mereka duduk di situ, dia akan duduk di situ, mereka tembak dengan tembakan yang tepat, dilatih. Wanita pun pergi berperang. Jadi kita seperti pergi berperang juga, insya-Allah. Nanti saya akan campur sekali. Nah, ada yang bagi daripada masjid berdekatan, ada yang bagi, kita akan masukkan kepada Yayasan Amal. Saya akan masukkan dalam grup kita nanti. Jadi tuan-tuan, yang kedua, tanggungjawab kita adalah berdoa. Banyak-banyak berdoa. Ini masa yang kritikal, berdoa. Sebab tu masjid-masjid daerah Langkawi, surau-surau, para imam, bahkan di seluruh dunia Islam, jangan tinggal doa kunut nazilah. Jangan tinggal. Saya dapati ramai yang tidak hafal kunut nazilah. Tak apa, boleh baca. No? Boleh tak baca? Boleh? Kalau tak dan nak ambil, nak photostat, nak pelekat di depan, boleh dah ambil telefon baca? Boleh? Bukan batal. Tak batal. Kita buka siap-siap kunut nazilah Jakim, dia keluar. Boh dalam pakit. Saya lagi lepas daripada rokok di rakaat yang terakhir, kita ambil. Bacalah kunut nazilah. Nampak? Dia boleh baca langsung kunut nazilah atau mula dengan kunut
subuh kita duk baca. Sambung dengan kunut nazilah. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'daina. Ya Allah, kami letakkan Engkau ya Allah di tengkuk-tengkuk musuh-musuh kami ya Allah. Apa maksud? Maksudnya mewakilkan apa yang tinggal kepada kita pada saat kritikal ini, satu permohonan Allah, Engkaulah harapan kami untuk membalas kepada musuh kami. Itu yang kita sebut hasbiyallah wa ni'mal wakil. Mencukupilah Allah bagi kami, sebaik-baik wakil adalah Allah. Jadi kita kata Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'daina. Tengkuk-tengkuk musuh kami itu Allah dengan kun fayakun boleh musnahkan mereka. Wa na'udzubika min syururihim. Ya Allah, kami minta lindung daripada kejahatan-kejahatan mereka. Allahumma baddid syamlahum wa farriq jam'ahum wa syattid kalimatahum wa zalzil aqdamahum. Ya Allah, ya Tuhan kami, baddid syamlahum, perandakan kesatuan mereka. Farriq jam'ahum, pisah-pisah, pecahkan kesatuan mereka. Wa syattid kalimatahum, nah, koyak-koyak rabakkan kalimah mereka, slogan kesatuan mereka, no? Wazalzil aqdamahum, apa nama zilzal ni macam gempa bumi, gempakan apa nama aqdam mereka, no? langkah musuh yang nak musnahkan kita. Wasallit alaihim kalban min kilabi. Nah, kami menyerahkan kepadamu ya Allah, kau hantarkanlah anjing-anjingmu, no, untuk musnahkan mereka. Itu yang kita sebut ya Qahar, ya Jabbar, ya Muntaqim. Ya Allah, Engkaulah Tuhan yang Maha memaksa, pembalas. Ya Allah, ya Allah, Allahumma ya munzilal kitab, wahai Allah Tuhan yang menurunkan kitab, wa ya mujriyas sahab, yang menjalankan awan, ya hazimal ahzab, yang telah memusnah dan mengalahkan tentera ahzab, ihzimhum, kalahkan mereka ya Allah, ihzimhum, kalahkan mereka. Itu doa dalam kunut nazilah. Baca. Oh, kami tak hafal, kami tak boleh baca. Kita semayang seorang kan maklum, semayang, masa kita semayang dengan imam pun boleh. Masa kita sujud terakhir, ambil masa sekejap, lintas dalam hati, jangan sebut di lidah. Ya Allah, menangkan Palestin ya Allah. Ya Allah, kalahkan Yahudi ya Allah. Kalahkan Israel ya Allah. Tuan-tuan, hari ini apa yang berlaku hanya membenarkan apa yang ada dalam Quran, apa yang ada dalam hadis. Kita kena semakin kuat berpegang teguh dengan Islam sampai masa tak akan berlaku. Tuan-tuan tahu tak, kiamat tak akan berlaku sampai orang Islam kena berperang dengan Yahudi. Di mana tuan-tuan? Di Palestin. Yahudi dari satu dunia, Ukraine pergi, ada Yahudi daripada negara-negara yang lain di Eropah, ramai lagi Yahudi yang bertebaran. Mereka pergi mana? Pergi Palestin. Yang ada sampai ke benua Afrika, Yahudi kulit hitam pergi. Mereka ini tuan-tuan akan pergi dan duduk di situ. Nabi kata tidak akan berlaku kiamat sehinggalah orang-orang Islam akan berperang bunuh orang Yahudi. Sehinggalah pokok-pokok dan juga batu-batu akan bercakap, ya Abdallah, ya Muslim, wahai hamba Allah, wahai orang Islam, datanglah ke belakang, di belakang aku ini, kata Nabi, pokok tu habaq, batu tu habaq, ni belakang aku ada Yahudi, mai bunuh dia. Illal gharqad, melainkan sebatang pohon nama dia gharqad. Lah ni di Israel, orang Yahudi Israel tanam pokok gharqad. Pasal apa? Dia tahu pokok tu pokok Yahudi yang Allah takdirkan dia tak akan bagi tahu. Nak habaq dekat kita tuan-tuan, orang Islam yang tak apa kelihatannya berpegang kepada ajaran Islam. Yahudi pun pegang hadis. Dia pun percaya pokok gharqad tak cakap, dia tanam pokok gharqad. Jadi tuan-tuan muslimat sekalian, mudah-mudahan kita semua akan semakin kental iman. Yang ketiga saya nak minta, apa dia? Tolong didik anak cucu kita sayang Islam, jaga Islam, pertahankan Islam.
Jangan jadi orang Islam kapal Islam. Jangan tinggal agama Islam. Jangan. Tuan-tuan, ada orang-orang muka macam kita yang mereka itu muka orang Islam tapi pakai pakaian yang jelas. Ada salib saya tengok di belakang. Mungkin dia bukan Islam sudah. Yang ramai itu muka-muka Islam, tapi mereka mengangkat bendera Yahudi, mengangkat bendera Israel. Bahkan baru-baru ini mahkamah telah menuduh sepasang suami isteri dan beberapa orang, 11 orang telah ditahan kerana mereka mencolek seorang warga negara Palestin. Dikatakan satu perancangan daripada Mossad. Sepasang suami isteri, suami dia hanya dispatch, pengantar surat, tapi hari ini jadi kaya, boleh bawa kereta Mercedes, bercuti di luar negara, pergi beberapa kali di Perancis, pergi di sana dilatih untuk menggunakan senjata api Mossad. Tuan-tuan, jadi mereka ni siapa? Anak-anak kita. Tolong didik. Nah, tak payah pergi Israel, tak payah jadi Mossad, tak semayang, tak puasa, isap dadah, jahanamkan diri, jadi makhluk perosak. Ia melemahkan agama kita. Jadi saya nak ajak yang terakhir itu, lain daripada doa kepada siapa dia tuan-tuan? Lain daripada doa kepada keselamatan perjuangan rakyat Palestin, kemenangan mujahidin Palestin di sana, maka doalah untuk kemenangan kita di sini, dapat keluarga soleh, dapat anak-anak cucu soleh dan solehah, dapatlah kematian yang husnul khatimah. Sebab bila sampai masa, di situlah kita akan pergi, tinggallah semua yang kita sayangi, tinggallah keluarga, anak dan isteri, tinggallah pangkat jawatan dan kedudukan, tinggallah harta banyak kita yang melimpah-limpah. Pergilah kita ke negeri abadi. Hanya 3 helai kain putih, hanya beberapa keping papan, beberapa puntung paku. Waktu itu barulah kita sedar diri. Rupanya ramai yang terlena dan terjaga bila dikejut oleh malaikat maut. Waktu itu anak-anak yang jadi anak derhaka melukakan kita. Sebelum mati kita sudah terluka, lepas mati lagi terluka. Mereka tidak uruskan kita, mereka hanya memikirkan urusan harta benda kita. Na'udzubillah min zalik. Sebab tu didik, jom kita mengaji, sayang agama kita, main mengaji, dapat ilmu, tambah ilmu. Tuan-tuan, kempen kawan-kawan mengaji lagi. Kerana semua kita sepatutnya di tangan hanya ada kunci syurga, bukan kunci neraka. Kunci syurga kita nak buka, nak ajak orang yang kita sayang, bini kita, suami, anak-anak, mak ayah kita semua masuk, jiran tetangga semua masuk, sahabat anda semua masuk. Bukan di tangan kita kunci neraka. Na'udzubillah min dzalik. Bagi pihak kerajaan negeri Kedah, saya ucap terima kasih banyak di atas pengorbanan tuan-tuan rakyat negeri ini dan perjuangan tuan-tuan untuk memahami Islam, dan penganjur-penganjur seperti HIG dan juga tempat-tempat yang lain. Kita sangat bersyukur sekali kerana inilah wadah di mana rakyat negeri ini menerima ilmu yang meningkatkan dengannya faham pada agama dan penghayatan kepada agama ini. Tuan-tuan, dan yang kedua, bagi pihak Yayasan Amal Malaysia Negeri Kedah, saya ucap terima kasih di atas sumbangan tuan-tuan untuk bumi Gaza pada pagi ini. Mudah-mudahan keberkatannya, kerahmatannya mencurah-curah buat kita dan buat mereka. Mudah-mudahan iman semakin bertambah gagah, keyakinan semakin bertambah tebal, dan amalan kita dan takwa kita semakin baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Cukup dekat tu. Kita jumpa lagi bulan depan. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma ya Allah ya Rahman, pada Jumaat penghulu hari yang sangat penuh dengan keberkatan ini ya Allah, dengan tangan-tangan kami yang berlumuran dengan salah dan dosa padamu ya Allah, kami mohon ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah.
Sucikanlah kami daripada segala dosa dan kesalahan kami ya Allah. Ampunilah dosa ibu dan ayah kami ya Allah. Ampunilah dosa suami, isteri dan anak-anak kami ya Allah. Ampunilah segala dosa kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, saudara-saudara kami di Palestin sedang hebat teruji ya Allah. Di antara mereka ramai yang sudah terbunuh, disembelih oleh Yahudi, laknatullah ya Allah. Kepadamu kami berserah betapa lemahnya kami ya Allah. Mohon berikanlah kekuatan kepada kami, apalagi kepada kepemimpin-pemimpin negara-negara umat Islam, untuk mereka segera menyelamatkan saudara kami dengan kuasa yang ada di tangan mereka. Kami tidak mampu dan berdaya ya Allah. Kami serahkan musuh-musuh Yahudi laknatullah itu padamu ya Allah. Kau tewaskanlah mereka ya Allah. Kau musnahkan perancangan mereka ya Allah. Sebagaimana kau telah pun selamatkan tentera-tentera muslimin yang bersama dengan Nabi dalam peperangan Ahzab, dengan menghantar puting beliung yang telah menyebabkan mereka lari meninggalkan medan. Maka hantarlah puting beliung itu ya Allah. Sebagaimana engkau telah musnahkan semua musuh-musuh yang telah terdahulu, yang telah dimusnahkan ketika mereka cuba menghancurkan agamamu ya Allah. Musnahkanlah musuh ini ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, jinakkanlah hati kami dengan agamamu ya Allah. Jinakkanlah hati anak-anak kami untuk sayang, cinta dan pertahankan agamamu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, matikanlah kami dalam keadaan beragama dengan agamamu ya Allah. Matikanlah kami dengan husnul khatimah ya Allah. Dan janji kami padamu ya Allah, sebagai hamba dan khalifahmu ya Allah, kami akan pertahankan hidup kami sebagai muslim, sebagai mukmin yang taat melaksanakan perintahmu ya Allah. Jadikanlah kami hamba-Mu yang soleh, jadikanlah kami ayah-ayah yang soleh, jadikanlah kami ibu-ibu yang solehah, jadikanlah kami anak-anak yang soleh dan solehah, jadikan keluarga kami keluarga yang soleh dan solehah, jadikanlah semua kami hamba-hamba-Mu yang mendapat keredaan-Mu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, kepadamu kami berserah. Hasbi Allah wa ni'mal wakil, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taqabbalallahu minkum. Allahumma salli. Nah.